solat tu solat, zikir tu zikir, tapi tidak rasai kemanisan ibadah. Bila tak rasa manis, dia umpama macam rasa beban, terpaksa. Kita sudah mulai merasai kemanisan dan kelazatan ibadah. Apa tajuk ceramah kita ni tuan-puan? Apa tajuk kuliah kita hari ni? Puas tu buka YouTube, buka apa? Instagram. Hati menjadi keras. Ni salah program. Dah lepas pula dah. Ke memang niat tak kisahlah ceramah apa ustazah, lepas ni kan kita selfie. Mudah-mudahan betul niatnya tuan-puan ya. Memang nak cari ilmu untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tajuk kita adalah Islam dan azam tahun baru. Ustaz syorkan siapa yang salah tajuk tadi, pergi bergambar kat poster ustazah kat luar. Balik kan singgah. Biar ingat tajuk kita adalah tentang azam tahun baru. Ya, lupakah macam-macam nak diingat kan. Dan ustazah berniat tuan-puan sekalian, hari ni insya-Allah ustazah nak kita semua balik dalam keadaan yang segar. Tak nak jadi ceramah yang dengar lepas tu balik entah tak ingat dah apa ustazah cakap. Ingat ustazah tadi ada berselawat, dia kata. Lepas tu ni akak dapat Asmaul Husna ni. Apa yang ustazah cakap entah tak ingat dah. Tak nak macam tu tuan-puan. Ustazah datang dengan izin Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah jadikan aku jalan kebaikan kepada orang lain, dapat bantu orang lain. Kalaulah yang datang ni tuan-puan, ni saya cakap pada diri sendiri ya, yang datang ini dalam keadaan sempit hati dia, balik nanti insya-Allah hatinya lapang. Siapa sempit hati kat sini angkat tangan. Datang dalam keadaan gelisah, datang dalam keadaan gundah gulana jiwa dia, emosi dia, datang dalam keadaan tertekan, tension. Kat tangan siapa tension? Maka ustazah berharap tuan-puan sekalian, ustazah sendiri dan tuan-puan bila balik nanti emosinya lebih tenang, stabil, bahagia, ceria. Andai kata spiritualnya, rohaninya kering, rohaninya sakit, rohaninya tawar hambar. Ya, solat tu solat, zikir tu zikir, tapi tidak rasai kemanisan ibadah. Tak rasa kemanisan ibadah. Walaupun dia melakukan ibadah, walaupun dia beramal, tapi tak rasa manis. Bila tak rasa manis, dia umpama macam rasa beban, terpaksa. Maka ustazah berharap tuan-puan sekalian, kita keluar daripada majlis ini nanti insya-Allah biiznillah dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita sudah mulai merasai kemanisan dan kelazatan ibadah, supaya menjadi makna ini indikator yang menunjukkan rohani ataupun spiritual kita insya-Allah ia semakin baik. Jadi sebab itu insya-Allah tuan-puan sekalian, ustazah harap sangat nanti akan ada beberapa tugasan yang ustazah berikan. Kita olok-olok lah macam orang universiti, ada assignment. Selama tengok anak kita je buat assignment. Mak balik ceramah pun ada assignment. Tunjuk ke anak-anak nanti. Akan ada tugasan yang ustazah nak bagi kepada tuan-puan, nak buat sekarang dalam majlis ini. Dan yang diperlukan adalah buku ataupun kertas dan kalam, pen. Siapa yang datang bawa gincu ke majlis ilmu, gincu saja dia bawa dalam handbag tu. Ambillah pengajaran ya tuan-puan. Lain kali datang majlis ilmu, satu benda yang tak patut tak ada adalah kertas dan kalam. Minta maaf saya kena cakap benda ni. Tak apa kak, relax kak, jangan balik. Walaupun tak bawa tak apa ya, relax, cool je.
Dah tak marah pun, tapi ambil pengajaran. Satu benda yang tak mungkin patut berlaku. Kita pergi majlis ilmu, kita cuma bawa gincu. Kok bawa gincu lah, ya? Ataupun maksud dia, kita pergi majlis ilmu, kita tidak bawa kalam, pen, kita tak bawa kertas. Okeylah, faraid adalah khoteh tu sekarang. Atau mungkin ada yang jawab, ustazah, saya ada smartphone, jadi saya boleh tulis semua dalam smartphone. Tak ada masalah. Maksud ustazah tadi tu, kalau tidak ada kertas, tidak ada buku, tidak ada kalam, tapi kita ada alternatif yang lain kepada kalam dan kertas, itu juga tidak jadi masalah. Yang penting apa dia? Tuan-puan, ilmu ini sangat mudah hilang, sangat mudah lari, lebih daripada kuda yang liar. Pernah jumpa kuda? Pernah naik kuda, dek? Naik kuda kat Titi Wangsa tu, elok diheret dekat tuan kuda tu kan, ya? Itu kuda jinak. Ya, itu kuda jinak. Ini kuda liar. Maka ulama kata, tuan-puan, ilmu ni lebih mudah lari daripada kuda liar lagi. Kuda liar tu kalau dia dah meliar tu, tak nampak dah kuda tu, habis dia hilang dalam hutan, hilang. Tetapi ikatlah. Maknanya kalau kuda liar tu kena ikat dengan tali kan? Ilmu supaya tak lari nak ikat dengan apa? Penulisan. Masya Allah. Kalau tak liar, tuan-puan, hilang. Tapi bila kita catat, catatan, itulah cara untuk kita mengikat ilmu supaya lama manfaatnya kepada diri kita. Tapi tak apa kalau tak bawa pen, tak bawa kertas, nanti siapa-siapa yang ada kertas tu, ya, bagilah pada kawan-kawan yang ada, share lah pen dengan pensel tu. Akan ada nanti dekat tengah-tengah nanti ustazah nak minta tuan-puan supaya dapat buat latihan tu segera, tugasan tu segera. Sebab ustaz tak mahu tuan-puan hanya datang dengar saja. Kita nak ada satu tindakan yang proaktif, sebab kita sedang bercakap tentang azam tahun baru. Baik, sebagai mukadimahnya tuan-puan sekalian, apakah bila masuk tahun baru je kita nak berazam? Itu soalan. Ini kira baiklah penceramah ni, dia bagi soalan, lepas tu dia jawab sendiri. Payah juga kalau ustazah pilih siapa-siapa jawab soalan kan, ya. Soalannya adalah, apakah menanti tahun baru saja? Sama ada tahun baru Hijri 1 Muharram ataupun tahun baru mengikut perkiraan Syamsiyah, ya, Masihi 1 Januari baru kita nak berazam baru. Maka konsep yang sebenar dalam Islam, ya tuan-puan sekalian, ia bukan menunggu tahun baru. Walaupun logiknya kalau dah namanya tahun baru memang patut berazam lah. Ya, makna kata tahun baru pun tak dipedulikan, tahun lama apatah lagi. Cuma konsep dalam Islam tuan-puan sekalian, untuk kita berubah, untuk kita jadi lebih baik, bukan menanti tahun baru. Habis tu masa bila? Siapa boleh jawab? Ustaz bagi hadiah. Boleh balik awal. Habis tu apa konsep dia tuan-puan sekalian? Konsepnya adalah seorang mukmin itu tuan-puan sekalian, hari ini mestilah lebih baik daripada semalam. Mesti lebih baik daripada semalam. Tak kiralah semalam tu Januari ke, Februari ke, Muharram ke, Rejab ke. Ini konsep seorang mukmin. Hari ini lebih baik dari semalam. InsyaAllah kalau esok tu ada, esok tu kita rancang supaya esok lebih baik daripada hari ini, insyaAllah. Ada seorang anak muda tuan-puan sekalian,
yang ustazah diam-diam belajar daripada anak muda ini. Setiap orang macam tu ya tuan-puan, setiap orang tak sempurna. Akan ada orang dalam hidup kita yang kita boleh contohi beberapa perkara dalam hidup dia. Ya. Bukan bermakna dia sempurna, bukan bermakna kita sempurna, tapi akan adalah beberapa aspek yang kita boleh contohi. Jadi ustazah mengenal seorang anak muda tuan-puan sekalian, yang dia ini menghadapi maknanya ibu bapa dia berpisah. Alah, biasa orang sebut apa? Broken family. Kalau berpisah je orang panggil broken family kan. Jadi itulah anak muda ni, laki-laki. Dia tidak dapat perhatian dan kasih sayang daripada ayahnya. Memang tak dapat. Mungkin masa lahir tu adalah sikit-sikit kot, tapi lepas umur dia berapa tahun tak bercerai, so dia tak dapat. Duduk dekat rumah nenek dia, atuk dia. Duduk sekadarnya tuan-puan, bilik pun tak ada. Kalau ramai makcik-makcik tu balik sekarang kat rumah tu, ataupun memang biasanya rumah tu ramai sebab ada adik-beradik mak yang lain duduk kat situ, maka memadai bagi dia tidur di mana-mana ruang yang boleh tidur. Tak ada bilik tuan-puan. Hidup bertahun-tahun tak ada bilik. Maknanya tidur kat sofa boleh, tidur kat lantai boleh, ya. Perjalanan daripada rumah dia ke sekolah pula tuan-puan memungkinkan dia untuk rehat sekejap sebab jauh. Rehat sekejap dekat bus stop. Ada bus stop, dia boleh rehat, dan dia pernah tertidur kat bus stop. Seorang anak muda yang ini Ustaz nak cakap pasal hari ni lebih baik dari semalam ya. Seorang anak muda yang tak membesar-besarkan sangatlah isu-isu kesusahan ya. Nak banding kawan-kawan yang lain, datang sekolah berjemput. Dia orang Kuala Lumpur. Kan orang KL kan biasa kan, datang sekolah berantar, balik sekolah berjemput. Tak kira lah naik basikal, naik motor, naik kereta, tapi ada yang jemput. Dia tak. Ya, okey. Alhamdulillah, pandai belajar, masuklah sebuah sekolah asrama penuh. Ini adalah satu kisah biasa yang kita faham ya sahabat-sahabat sekalian. Bila anak-anak ni masuk sekolah asrama penuh, berapa ribu pelajar ya tuan-puan sekalian, memang dia boleh melihat bagaimana keluarga-keluarga yang lain. Bagaimana keluarga, bagaimana anak-anak ataupun sahabat-sahabat dia yang mendapat galakan penuh daripada seorang ayah, seorang ibu, ya, untuk belajar dengan cemerlang, untuk hafaz Al-Quran 30 juzuk. Sebab dia masuk sekolah asrama penuh, ya, yang silibusnya antara lain juga ada hafazan 30 juzuk Al-Quran. Ni bawah mara ya tuan-puan ya. Kena hafal 30 juzuk Al-Quran. Dan dia melihat sahabat-sahabat yang hebat. Faktor hebat tu macam-macam. Mak dia hebat, ayah dia hebat, kawan-kawan ni. Mereka bukan datang daripada broken family. Mereka sentiasa mendapat galakan daripada ayah mereka, dapat hadiah daripada ayah mereka. Hafal Quran je dapat hadiah. Macam semalam anak ustazah, dia baru hafal 8 juzuk. Tapi balik-balik asrama dah cakap dah, Umi, nanti kalau dia hafal 30 juzuk, dia nak iPhone 20. Sekarang iPhone 14 rasanya lah. Jadi dia kata dia tak nak iPhone 14. Dia dah menjangkakan iPhone yang belum keluar tuan-puan, iPhone edisi ke-20. Jadi Ustaz kata, itu tahun bila adik akan hafal tu dia? Kalau iPhone 20 mana 15, 16, 17. Tapi nak beritahu, tengok, anak orang ada bapa, ada mak, macam-macam dia demand. Anak muda tadi tak ada. Dan dia kata dia nak fight rasa, ini saya cakap dengan dia dia nak fight rasa rendah diri, rasa putus asa, rasa sedih memanjang. Satu perjuangan dalam hidup anak muda tingkatan 1, tingkatan 2.
Lalu dia minta bantuan Allah Subhanahu Wa Taala untuk bagi dia satu kekuatan untuk dia bangunkan diri dia sendiri. Di tengah-tengah dia melihat tuan-puan, orang lain lebih bagus, lebih baik kehidupan yang mereka nikmati daripada dia. Tanya dia, macam mana dia fight semua tu? Saya tidak bersaing dengan kawan-kawan saya. Saya tak bersaing dengan kawan-kawan saya. Sebab saya tahu kalau saya bersaing dengan mereka, mereka ada mak yang memberikan perhatian penuh kepada mereka bersama-sama dengan ayah. Sedang saya ni mak saja, ayah tak ambil peduli. Kalau saya nak bersaing dengan mereka, mereka ada macam-macam peralatan yang mak bapak mereka belikan. Mereka kalau balik rumah, cuti-cuti, tengok tuition dia setara mana yang mak ayah dia bagi. Ya, baik secara online maupun secara fizikal. Saya tak mampu bersaing dengan mereka. Kalau saya mengambil pendekatan untuk bersaing dengan mereka, saya akan kecewa. Saya akan menyalahkan semua benda yang berlaku pada hidup saya. Dah kata dengan dia habis tu macam mana? Saya bersaing dengan diri saya sendiri. Saya bersaing dengan diri saya sendiri. Cukup saya katakan kepada diri saya, hari ini bagi diriku mesti lebih baik daripada semalam bagi diriku. Masya Allah. Saya fight benda tu daripada saya tingkatan 1. Kalau hari ini, contoh yang tuan-puan, kalau semalam saya cuma boleh hafaz 10 ayat saja, sedang kawan-kawan saya dengan kemahiran yang mereka ada boleh hafal 3 muka surat, saya tak bersaing dengan kawan saya. Saya kata pada diri saya, kalau semalam kamu hanya boleh hafal 10 ayat, pastikan hari ini kamu hafal 12 ayat. Dan untuk esok, kalau hari ini 12 ayat, pastikan insya-Allah untuk esok 15 ayat. Saya bermula demikian daripada tingkatan 1. Bersaing dengan diri saya sendiri, pencapaian diri saya sendiri. Kaedahnya cukup simple. Hari ini mesti lebih baik daripada semalam. Masya Allah tuan-puan. Ustazah tenganga dengan anak muda tu. Tenganga. Dan patutlah tuan-puan dia ada satu kekuatan dalaman yang, yelah, ustazah dengan ustaz memang dari sudut tu memang kami kagum lah. Dia letih ke, dia penat ke, tapi bila sebut kuliah agama, kuliah ilmu yang dia dah mendisiplinkan diri dia untuk ikut, dia akan ikut. Walaupun dia baru balik daripada kampus, walaupun dia penat, walaupun dia letih, walaupun hari hujan, komitmen dia. Dan ini memang datang daripada kekuatan dalaman ya tuan-puan ya. Kekuatan dalaman. Ustazah menung dengar apa yang dia cakap. Kenapa? Cuba tuan-puan bayangkan, sekiranya setiap hari formulanya adalah kita lebih baik daripada semalam, agak-agak macam mana kita akan jadi sekarang? Betul. Kenapa tak jadi apa-apa? Kenapa kita tak jadi hafizah Quran 30 juzuk? Kalau ambil kaedah, hari ni lebih baik pada semalam, kita startlah masa kita umur 12 tahun, hafal 1 ayat, agak-agak hari ni jadi hafizah Quran tak? Hafiz Quran tak 30 juzuk? 1 ayat sehari. Hari ni lebih baik daripada semalam, hari ni 2 pula. Lepas tu lebih baik daripada semalam, 3 ayat pula. Agak-agak habis tak 6,666 ayat? Habis. Tapi kenapa tak hafal sampai ke hari ni? Baru lepas menyambut ulang tahun kelahiran, contohnya lah yang ke-64. Banyak mana hafal Quran? Yang dululah ustazah, yang masa sekolah rendah dulu. Tak naik-naik. Ya, juzuk 30 pun tak lepas. Jangan kata 30 juzuk, juzuk 30 tak lepas. Berapa dah? 60. Agak-agak sebab apa tuan-puan tidak ada peningkatan? Tak ambil kaedah anak muda tadi. Kaedah yang sangat simple. Apa dia? Siapa yang bersaing dengan diri dia, menetapkan pada diri dia bahawa hari ini lebih baik daripada semalam, insya-Allah lepas 10 tahun, lepas 20 tahun, insya-Allah pasti lebih baik.
Jadi ini yang Ustaz katakan tadi tuan-puan, konsep dalam Islam bukan semata-mata tengok pada tahun baru, bulan baru, hari lahir, hari anniversary. Itu nunggu setahun. Walaupun boleh kita nak letakkan, nak pacak tiang perubahan tu bermula daripada tahun baru, Januari ataupun Muharram. Ya boleh. Tapi Ustaz kena bagi faham kepada kita semua, konsep ni apa? Sangat segar, lebih segar daripada itu. Setiap hari kita adalah orang yang baru, tak sama macam semalam. Kenapa? Kerana ada penambah nilai baik dalam diri kita, penambahbaikan berlaku dalam diri kita. Cuba tuan-puan sekalian, semalam baca Quran berapa muka surat? Bukan hafal, baca. Semalam berapa muka surat kita baca Quran? Hello. Berapa muka surat kita baca Quran semalam? Katalah semalam Ustazah Kak baca 1 muka surat. Agak-agak hari ni macam mana? Jadikan 1 suku atau 1 setengah. Jangan kita kata tambah suku je. Itu lebih baik tuan-puan, lebih baik daripada semangat lepas balik kuliah ni sekarang 1 juzuk baca. Heran suami dengan anak-anak kita, ya Allah mak ni pada balik kuliah tak berhenti baca Quran. Abah tu kata tak, itu bukan sebab balik kuliah ni, sebenarnya buang terbiat. Tapi itulah sekali kita buat, esok lusa dah kembali asal. Sebab tu saya kata tak apa, kalau hari ni kita baca 1 muka surat, esok 1 plus 1 ayat, 1 muka surat plus 1 ayat. Tapi kita letak apa dia? Lusa lebih baik lagi, lebih baik lagi, lebih baik lagi. Tuan-puan akan bertemu dengan 1 hari 1 juzuk. Tuan-puan akan bertemu dengan sampai waktu ini nanti 1 hari 2 juzuk, 1 hari 3 juzuk. Tapi itulah cabaran perubahan untuk diri kita sendiri. Ustazah ambil apa yang Ustazah belajar daripada anak muda tadi. Bahkan Ustazah melihat dia panggil apa? Determination ya. Dia punya kuat betul. Dia punya kehendak, keinginan. Dia jaga diri dia tu kerana apa? Dia letakkan kaedah dalam hidup dia, mesti lebih baik dari semalam. Dia tak fight siapa-siapa, tak bersaing dengan siapa-siapa, tapi apa yang dia tahu, ilmu yang Allah bagi kepada dia, dia nak amal, maka dia buat perubahan pada diri dia lebih baik daripada semalam. Akhirnya kita bertemu dengan seorang anak muda yang masya-Allah tuan-puan sekalian sangat istiqamah. Boleh puasa Nabi Daud tu biasa je bagi dia. Sebab dia cabar diri dia ya. Kita entahlah, dah ganti belum puasa hari tu. Dia nak masuk Rejab Syaban dah ni ya. Dah ganti belum puasa ya. Jangan sampai yang mengganti puasa pun kita lengah-lengahkan, sedangkan orang lain ada yang sudah pergi jauh tuan-puan, ia mengamalkan puasa sunat Isnin dan Khamis dengan istiqamah. Bahkan anak muda tadi ya, kerap kali berbulan-bulan dia melazimi puasa Nabi Daud. Dia bukan anak yang ditatang oleh ayah ya, bukan anak yang dididik oleh ayah macam anak-anak kita. Ayah ngajar ngaji, ayah jadi imam solat, ayah begitu begini. Tak. Tapi Allah selamatkan dia. Allah jaga dia. Allah bagi kekuatan pada diri dia. Kekuatannya apa dia? Saya berjuang dengan diri saya sendiri. Saya bersaing dengan nafsu yang ada dalam diri saya sendiri. Saya mesti buat hari ini lebih baik daripada semalam. Maka natijahnya tuan-puan sekalian, lepas 10 tahun, 20 tahun insya-Allah pasti lebih baik. Okey, faham konsep tu? Ya. Dan muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, yang kedua, bila kita bercakap tentang Islam dan azam tahun baru ya, tajuk yang penganjur bagi ni ada perkataan Islam dulu. Islam dan azam tahun baru. Masya Allah. Kalau kita fikir apa asal nak letak perkataan Islam tu kan, azam tahun baru je lah. Ustazah pun tak sempat nak tanya dekat pengerusi kenapa tajuknya ada Islam. Tapi menjadi tanggungjawab Ustazah lah untuk cuba memahaminya. Jadi Ustazah fikir Masya Allah, bagusnya meletakkan kalimah Islam.
Ada orang tuan-puan dia nak berubah tuan-puan untuk kepentingan diri dia sendiri. Yang kita tak tahu sebenarnya perubahan ni untuk siapa. Saya tahun 2023 nak ada kereta baru. Saya tahun 2023 nak ada bisnes baru. Saya tahun 2023 nak ada tanah baru. Ya, saya tahun 2023 nak tambah duit dalam akaun supaya simpanan dalam akaun saya lebih banyak lagi daripada tahun 2022. Silakan tuan-puan nak merancang apa, nak jadi macam mana, tapi ada satu soalan yang sangat penting. Semua yang kita katakan perubahan itu tuan-puan sekalian, untuk siapa? Berbanding tuan-puan sekalian, ni saya tunjuk bandingan ya, perbandingan. Tuan-puan berazamlah apa benda sekalipun, ya. Berbanding dengan seseorang yang Masya Allah tuan-puan dalam azam tahun baru dia apa dia? Saya nak bekerja keras untuk Islam. Saya nak berjuang untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya nak lebih menjiwai jiwa seorang pendakwah yang benar-benar mengajak manusia kepada agama Allah. Saya bukan penceramah, contohlah ya, kita kata saya bukan semata-mata seorang penceramah. Penceramah ni ceramah macam tu je lah. Tapi pendakwah, bila pendakwah tuan-puan, dia kena ada jiwa pendakwah. Sayang kepada mad'u dia, sayang kepada orang-orang yang dia jumpai, sayang kepada orang lain. Itu jiwa pendakwah. Dia bukan mengharapkan pulangan-pulangan material daripada dakwah yang dia bawa. Itu pendakwah, bukan penceramah. Ataupun dia berfikir, aku nak jadi orang kaya supaya aku boleh infak untuk agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti yang sahabat-sahabat buat. Ya Rasulullah, apa yang kau perlukan lagi untuk agama Allah ini, untuk perjuangan ini? Ini harta yang kami ada, ambillah untuk agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampaikan Ibu Anas bin Malik, tuan-puan sekalian, Ibu Anas bin Malik datang bawa Anas, bawa anak yang masih kecil. Ya Rasulullah, aku melihat orang lain datang macam-macam bawa untuk bantu kamu memperjuangkan agama Allah. Aku tengok kiri kanan apa yang aku ada anak ni. Maka anak ini aku bagi kat kau ya Rasulullah. Umpama nak wakafkan anak ini untuk agama Allah, kau gunakanlah anak ini untuk khidmat kepada agama Allah. Suruhlah dia apa benda patut buat demi untuk meninggikan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Beza tak tuan-puan? Orang yang tak terfikir pun soal Islam itu dalam hidup dia, padahal itu nikmat paling besar, tapi tak rasa nak balas balik apa yang aku patut buat untuk Islam. Orang jahil ramai. Mari kita buat sesuatu untuk Islam. Kita ajar mereka. Kita buat program-program seumpama ini. Ini yang kamera-kamera banyak ni tuan-puan sekalian. Kalau ustazah tak kisah, letaklah kamera, luaskanlah apa yang kita bicarakan. Sebab fikir apa? Fikir biar sampai kepada masyarakat. Dakwah. Kok masyarakat tak sedar, biar sedar. Kok masyarakat jahil, biar alim. Ya, kok masyarakat tergelincir, biar berada semula di atas garisan yang baik, atas garisan yang lurus. Boleh nampak tuan-puan sekalian antara hikmah tajuk kita hari ni. Ini masjid yang bagi ni, Islam dan azam tahun baru. Menyebabkan ustazah pun memandang tuan-puan sekalian, apa dia? Kamu boleh berazam, tapi boleh jadi kamu azam semata-mata untuk nafsu kamu. Betul kan Emma kan? Ya, saya sebutlah nama-nama yang saya kenal ni. Boleh jadi kita berazam hanya memuaskan nafsu kita. Ya, aku nak jadi apa? Nak jadi lebih kaya lah. Kau tak tengok dalam IG tu, Timah Leha, ya, adik si Leha yang rumah dekat Padang Balang tu. Dulu duduk rumah akak dulu, lusuh yang nampak dia. Sekarang macam artis. Jual produk. Jadi rupa-rupanya
Makcik enak tu dia nak berubah tu tahun baru ni. Nak jual produk juga. Nak buat produk sendiri. Ini memerlukan satu kecekalan juga tuan-puan. Jadi bagus, dia memang berubah. Dia memang ada produk, dia memang berbisnes. Daripada tak pandai bercakap, dah pandai bercakap. Daripada penakut, dah jadi berani. Bagus, nampak banyak perubahan. Tapi untuk memenuhi apa tuan-puan? Sebab Kak Enap ni, Kak Enap katalah, ni contoh. Kak Enap kata, Kak Enap tengok si Leha ke Timah tadi? Itulah tak catat. Ustazah tak catat, dia bercakap pun lupa. Leha ke Timah? Leha adik Timah ke Timah adik Leha? Ni kalau balik rumah tak tahu apa yang tinggal ni. Leha entah ke mana, Timah entah ke mana. Baru seminit tadi Ustaz cakap, Leha adik Timah ke Timah adik Leha? Timah adik Leha? Leha, orang depan cakap Leha adik Timah. Nampak tuan-puan? Sesuatu yang kita tidak catat. Tak payah tunggu sejam. Tak payah tunggu lepas ni kan ada jamuan kenyang perut. Tak payah tunggu semua tu. Dia jadi keliru. Ustazah pun tak ingat dah kita ambil jalan Leha adik Timah. Dia ada rumah besar. Gelang emas dia jenis yang macam hantar basikal tu. Besar-besar. Dah jadi trend pula dah ya. Tak nak pakai yang kecil-kecil. Sebenarnya lawan yang kecil-kecil tuan-puan. Ya, kalau bertanya ustazah, barang kemas ni cantik yang kecil-kecil. Sebab apa? Dia manis. Kalau tanya ustazah lah, ustazah suka mengekalkan yang manis tu. Tu yang besar-besar, setongkol-setongkol, aduh. Ya, tu lengoh mawaknya. Tapi memenuhi selera diri sendiri tu tuan-puan, jadi berubah. Daripada penakut jadi berani, daripada pendiam jadi mesra. Tapi ke mana perubahan itu? Untuk Islam ataupun tidak? Ini saya tanya pada diri sendiri tuan-puan. Saya nak didik anak biar dia berjaya sekolah ustazah. Ya, bestnya kalau nanti dapat nombor satu. Alhamdulillah, ibu tu dah ada kesedaran untuk bagi perhatian pada pendidikan anak-anak dia. Bagus. Ustaz tak kata tak bagus. Bagus. Tapi jauh lebih bagus seorang ibu dan ayah yang ada kesedaran tuan-puan untuk didik anak dia supaya biar anak ini nanti boleh khidmat untuk agama Allah. Lain, beza. Untuk Islam lain. Tengok macam mana ibu Maryam. Ibu kepada Maryam, iaitu isteri kepada Imran. Anak tu belum lahir tuan-puan, tapi sudah bernazar tuan-puan. Apa dia? Supaya anak ini nanti akan berkhidmat, ya, di Baitul Maqdis, akan berkhidmat di tempat suci, mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan berkhidmat dalam kerangka khidmat yang memudahkan untuk seluruh urusan-urusan ibadah. Anak belum lahir. Ni anak kita dah lahir dah tuan-puan. Dah nampak dah, laki-laki ke perempuan ke, umur dia kita tahu dah. Tapi kita tidak meniatkan anak kita itu untuk kembali kepada kelangsungan ataupun meninggikan agama Allah Subhanahu wa taala. Akak nak didik anak akak ni elok-elok ni tahun 2023 ni. Ya, biar anak akak ni jadi ustazah, jadi ustaz contohnya lah. Ya, taklah kata setakat ustaz-ustazah, engineer pun ya sangat bagus, doktor pun sangat bagus khidmat mereka. Tapi ni contoh. Kenapa kak nak suruh jadi ustazah? Kenapa kak nak suruh jadi ustaz? Biar bawa orang kepada Allah ustazah. Biar dia bawa orang kepada Allah. Biar dia bawa orang kepada Islam. Biar dia bawa manusia untuk mengamalkan syariat Islam. Masya Allah. Nampak tuan-puan? Azam tahun baru dia jauh lebih baik daripada yang lain. Kenapa? Kerana ada bahagian Islam dalam azam tahun baru dia. Jadi Masya Allah ya tuan-puan, ustazah memang terima kasihlah dengan, tak tahulah ustazah AJK yang mana tu, yang bagi cadangan tajuk dia adalah Islam dan azam tahun baru. Seolah-olah yang ustazah faham apa dia, letakkan dalam apa pun yang kita nak buat sekarang tuan-puan, untuk Islam, untuk Islam, untuk Islam.
Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itulah yang paling tinggi, tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Islam ni tuan-puan maknanya menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan mentaati Allah Subhanahu wa taala atas segala yang Allah perintahkan dan meninggalkan segala yang Allah larang. Itu Islam. Cara hidup yang patuh kepada Allah dari segi akidahnya, dari segi syariatnya, dan dari segi akhlaknya. Jadi sahabat-sahabat muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, bercakap tentang perubahan, perubahan dalam hidup kita, kita kena jelas untuk melihat siapakah ikon ataupun idola kepada perubahan tersebut. Kita nak berazam tahun baru kan? Secara psikologinya tuan-puan sekalian, menghidupkan watak seseorang ataupun memvisualkan, macam mana nak cakap Melayu betul-betul ni, menggambarkan sosok peribadi yang hidup dalam fikiran kita, itu sangat membantu untuk kita berubah jadi baik. Maksud yang lebih mudah, bila kita sebut azam tahun baru ataupun hijrah kita kepada yang lebih baik, memang kena ada idola. Memang kena ada idola. Dan idola ni selalu hidup dalam fikiran kita, dalam hati kita. Jadi bolehlah tuan-puan tulis dalam buku tuan-puan sekarang, biar nampak macam menulis sikit kan. Siapakah idola ataupun ikon tuan-puan sekalian? Tulis. Dia memang kena ada tuan-puan, memang kena ada. Nak tulis mak saya Hajah Aminah binti Ibrahim, tulislah. Agaknya masa udah tanya ni, lepas tu teringat, bolehlah, betul lah juga mak saya lah. Baru teringat mak dah sampai hari tak telefon. Itu idola macam mana? Ikon macam mana? Baru teringat, hari tak telefon mak dah. Betul tak tuan-puan, bila Ustaz tanya ni kan, dia baru otak kita tu terfikir, siapa idola kita? Ada pula yang jawab, siapa-siapa je lah. Macam mana tu? Kalau kita tak memvisualkan ataupun tidak ada bayangan, gambaran, siapa yang kita nak ikut? Siapa yang kita rasa idola, yang kita nak jadi? Memang kena ada tuan-puan. Saya tak cakap pada tuan-puan, saya cakap pada diri sendiri. Boleh jadi ramai, sebab setiap aspek ikonnya berlainan. Dalam bab sedekah, saya menggambarkan, membayangkan sekian-sekian orang, sebab saya tahu, Masya Allah, Tabarakallah, dia sangat hebat dalam memberi sedekah. Contoh, terbayang. Contoh ya tuan-puan, ustazah ada satu hamba Allah, satu makcik tu, dia terbayang kat ustazah muka dia. Dia putih melepak orang dia, kurus, mungkin tinggi jugalah sikit nak banding dengan, yalah orang Melayu kan, tinggilah kategori seorang wanita yang tinggi. Orang tua tuan-puan, mungkin sekarang umur dia 70 dah kot. Ustaz kenal dia umur dia 60 lebih. Bersih air muka dia, bersih air muka. Ini idola ustazah dalam bab sedekah tuan-puan. Dia dulu-dululah Ustaz tak tahu perkembangan beliau sekarang, tapi dulu-dulu beliau naik satu kereta lama pergi kuliah, datang kuliah ustazah. Bahkan pernah aksiden, kereta tu terbalik, 4 tayar naik atas. Makcik tua bawa kereta tu, tapi alhamdulillah dia keluar selamat, elok je. Dia tuan-puan sekalian, masa ustazah nak buat tahfiz tu, Madinatul Huffaz, fasa pertama, sekarang fasa kedua. Fasa pertama, semua orang tahu kan, kawasan tu kawasan tanah getah kan. Kemudian dibersihkan, ada kan seseorang kat situ jual tanah-tanah tu yang dah dibuat lot. Macam mana kami nak beli tanah tu, nak buat tahfiz?
Dan geran tanah tu statusnya tanah mukim batu. Batu ni Kuala Lumpur tuan-puan. Makna penilaian hartanah dia terlalu tinggi. Jadi makna kata memang dekat nak sampai 1 juta. 1 juta kalau tanah Gua Musang tak tahu berapa ekar. Ya, ni cerita tanah Kuala Lumpur. Duduklah dengan ustaz fikir, ya Allah bang, tak terbayar adat kita. Deposit je tuan-puan dekat nak, maknanya pendahuluan tu 600,000 lebih. Habis cara dah kami korek apa yang kami ada tuan-puan. Ingat lagi masa tu, ustazah masa tu siap buat loan. Buat loan peribadi tuan-puan. Sampai hari ni tak habis lagi loan peribadi ustaz buat tu. Kan ada yang nak tolong habis kan? Sampai hari ni tak habis. Cerita nak letak deposit tanah tahfiz tuan-puan. Tak boleh bang, habis dah. Manalah kita mampu dah. Ya, buat loan peribadi. Tiba-tiba makcik ni bagi tahu, betul ke ustaz? Ustaz ada nak beli tanah untuk buat tahfiz. Ya betul. Tengok ke kereta dia tu, tengok ke gaya dia. Ya, kita bayang kalau dia tambah pun takkan dapat dah kita bayar 600,000. Kalau dia tambah pun takkan dapat. Tapi tak apalah, kita santuni. Ya, kalau macam tu datanglah pejabat makcik. Kita orang pun suspend. Pejabat mana? Makcik dah tua-tua nak bawa kita ni. Pergi tuan-puan malam dekat Ceras tu lah, area-area sana lah. Masa tu tuan-puan makcik tu, ini macam cerita PJ Holding. Siapa ingat cerita PJ? Yang ada Puspa ke siapa dulu tu? Kan cerita-cerita zaman dulu, PJ Holding. Macam cerita PJ Holding. Makcik tu duduk kat satu kerusi, keliling dia anak-anak dia. Anak dah besar-besar. Anak-anak, Masya Allah, kami tengok je tuan-puan, anak-anak sami'na wa ata'na dengan mak dia. Anak-anak tu bukan sebarang, kerja hebat, belajar hebat. Tapi apa saja yang mak nak buat, silakan. Terpulang pada mak, terpulang pada mak, terpulang pada mak. Macam mana pandangan kalian semua? Mak nak bagi. Dia tak ingat jumlah sebenar 600,000 atau 500,000. Dia tak ingat tak ingat sangat. Daripada peninggalan syarikat suami yang dah meninggal dunia, mak nak pulangkan balik kepada arwah. Mak tak nak ambil. Masya Allah. Tuan-puan, cuba kita berangan kejap. Kok suami meninggal, ada tinggalkan 1 juta. Nak pulang balik tak kat dia? Dia suruh berangan je ni, berangan. Tak betul pun. 1 juta rupiah ada. 1 juta ringgit Malaysia. Orang nak beli rumah harga 1 juta, mana nak pulang balik? Ustazah menangis tuan-puan, tengok makcik tu dengan ustaz. Ingat lagi ni cerita sejarah. Tak tahu berapa besar jariah dia dapat. Sekarang berapa ratus pelajar, berapa ribu pelajar dah yang dah keluar, dah apa semua. Permulaan duit tanah fasa pertama. Mak nak pulangkan balik untuk arwah ayah, mak tak nak ambil. Mak nak letak jariah ayah kalian. Ratusan ribu, entah 500 ke 600, tak ingat dah ustazah. Anak-anak kata apa? Silakan mak. Mak boleh buat apa saja. Subhanallah. Cuba bayang kok kita. Kok kita di tempat tu. Ya, puas kenyik-kenyik mata kat mak. Apa ni mak 600,000? Tertuang mata ha. Yelah, nak tegur depan ustazah malu kan, jadi kenyik-kenyik mata kat mak tu, nak bagi isyarat. Jangan mak. Mak ingat sikit 500,000. Anak dia cakap, sila mak, terpulang mak. Maka tuan-puan, dia bagi cek. Kita orang tetap tak percaya lagi. Bagi cek tu, mana tahu cek tendang ke apa kan ya. Ya betul makcik ni. Betul tuan-puan. Sebanyak itulah yang dia berikan. Masya Allah, Masya Allah. Dengan makcik tu punya akhlak, dengan kelembutan ya. Memang Ustazah kata, ini bukan biasa, ni bukan orang biasa ni. Aku patut belajar daripada dia. Tak ada selera dia, nafsu dia untuk menguasai duit sebanyak itu tuan-puan, yang boleh beli macam-macam. Tapi dia nak pulangkan balik untuk arwah suami dia, supaya menjadi bekal terbaik, jariah terbaik kepada suami dia. Dan Masya Allah, betul.
berjalan segala proses jihad menuntut ilmu di sana, pasti insya-Allah dapat pada arwah suami dia seperti mana yang dia niatkan. Nama dia pun saya tak ingat sampai sekarang. Agaknya begitulah ikhlasnya dia sampai nama dia pun saya tak ingat dah. Sebab bukan soal nama dia, bukan soal nama tu yang penting tuan-puan bila kita bersedekah. Bukan soal penghargaan orang yang penting bila kita bersedekah. Sampai Allah tak ada, kita orang pun tak ingat nama dia. Kecuali kena rujuk balik lah ya. Apa tak nama Hajah apa? Kami pun terlupa campungan tua sekali kan ya. Tak ingat dah. Bahkan ada nombor telefon dia yang bila kami hubungi tu mungkin dah tukar nombor kot tuan-puan. Ustazah kena ada usaha sikit untuk cari anak dia. Sebab nak bawa nak tunjuk makcik sekarang dah jadi macam ni, dah sekolah kita, dah jadi fasa 2 makcik, dah 1000 lebih dah orang. Tapi nombor tu berubah. Ustazah kena cari balik insya-Allah. Ni cerita ni. Cuma saya fikir apa dia? Ya Allah, tak penting lah. Mungkin pada makcik tu sendiri tak apa. Dah ambil ni, letak di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tak pernah tidur, Allah tak pernah lalai, Allah tak pernah lupa. Tak macam kami tidur, kami lalai, kami lupa. Bukan kami juga yang nak mengganjari atas sedekah makcik tu, tapi agaknya seperti mana niat makcik itulah. Cukuplah Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah takkan sia-siakan sedekah mereka semua. Kalau kita tuan-puan yang hanya berani sedekah setakat RM2-3 je, ya, beranilah RM2-3, RM10, RM20. Tapi bila nak banyak sikit, RM1,000, RM2,000, tak boleh nak beli cincin. Tak kata orang tuan-puan, ustazah, nilailah diri kita. Mungkin kita tak nampak ada orang lain dalam bab sedekah, Masya Allah, sungguh hebat dan luar biasa. Kena ada ikon, kena ada idola. Tak mesti orang ternama, tapi ada orang yang Allah datangkan dalam hidup kita, kita boleh belajar daripada dia. Macam tadi ustazah belajar daripada seorang anak muda yang tak perlu disebutkan namanya tuan-puan. Dia tak ternama, saya sebut nama pun tuan-puan tak kenal siapa dia. Tapi kita belajar, dia ikon ustazah kepada motivasi paling kuat dalam hidup. Apa dia? Aku mesti lebih baik daripada semalam. Akhlak kita semalam okey dah, tapi hari ni nak lebih okey lagi lah. Sedekah kita, semalam sedekah dah RM5, hari ni nak tambah lagi lah RM6, RM7. Itu kalau 10 tahun amal tu, lama-lama berani tuan-puan sedekah RM1,000, RM2,000, RM5,000. Tak apalah, tak jadilah mak beli cincin, ya, baik mak letak dekat jariah tu. Berani. Kenapa? Bermula daripada perubahan sedikit demi sedikit. Kena ada idola, kena ada ikon. Tak kisah siapa-siapa tuan-puan. Dan yang paling unggul sekali adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau untuk kita yang perempuan ni tuan-puan, ambillah Ummahatul Mukminin sebagai idola. Rasa terbayang-bayang pengorbanan Khadijah. Rasa terbayang-bayang bijaksananya Aisyah radhiyallahu anha. Rasa terbayang-bayang akhlak mereka yang cantik. Nak terbayang-bayang tu kena belajar. Kalau tak, lain bayangannya. Kena belajar. Tuan-puan, ustazah berkesempatan berkenalan dengan keluarga satu imam di Jordan. Saya tak nak sebut sangat, terlalu terperinci sebab mereka semua ni masih ada lagi. Nanti kan sebut semua-semua kan tak bagus juga ya. Satu imam di Jordan, ustazah baik dengan mak mertua dia. Mak mertua dia kalau bulan Ramadan, ya Allah, panggil suruh ustazah dengan kawan-kawan ni tidur rumah dia. Dia bukan ajak buka puasa, dia ajak buka puasa sambil sekali dengan tidur rumah dia. Kita kan semua anak dara masa tu, takutlah nak tidur rumah orang. Dia kata jangan risau, ya, jangan risau. Kamu semua akan tidur di ruang tamu yang bertutup. Memanglah dia ada sliding door dia, tutup. So dia suruh kita tidur kat situ. Dan dia kata tidur rumah dia, tidur tu sikit, ibadah tu yang banyak. Itu kita orang tak nak tu.
Ya, esok nak pergi kelas pula kan, nak pergi kuliah. Dia kata, bukan tidur, dia kata, ibadah bulan Ramadan. Dan memang betul, Masya Allah. Dia bawa kita tidur, kita ingatkan dia bentang toto. Tak ada. Bersandarlah dekat dinding tu. Kan di dinding kursi yang bawah tu kan. Duduklah kat situ. Jadi dia menunjukkan kepada kami bahawa mereka tidak beria tidur pada bulan Ramadan. Malam tak beria, mungkin tidur siang kot. Jadi dia ada bersandar, terlena sikit, bangun, ambil uduk, baca Quran. Lepas tu dia ajak solat, lepas tu dia ajak tadarus Quran. Macam tu lah. Jadi ustazah tu berkesempatan kenal dengan keluarga tu yang dia ada ramai anak perempuan. Anak perempuan dia, anak-anak gadis dia ramai, termasuklah isteri kepada imam tadi, anak dia. Dia saya nak cakap tuan-puan, tak terbayang kat kita macam mana ummahatul mukminin, tak terbayang. Masya Allah, ibu tadi memang memiliki anak-anak yang solehah, ya. Kalau isteri imam tu tuan-puan, dia pakai maknanya kita panggil munaqabah, ya, semua tutup. Nampak mata je lah, ya. Dia akan datang ke masjid, yang imam tu jadi imam, dia keluar Ramadan. Kalau waktu lain susah nak jumpa dia, susah nak nampak dia. Dia ada rumah dia kat situ. Jadi kadang-kadang kan niat-niat orang yang datang Ramadan malam-malam tu, selain daripada nak tarawih, adalah nak tengok isteri imam. Itu niat ustazah lah tu. Ya. Maknanya macam nanti kejap lagi dia keluarlah ni, keluarlah. Isyak kan dia keluarlah. Bayang itu puan, bila dia dah nampak ni semua dah duduk ni, kita kawasan muslimat, nampak isteri imam tu masuk, riuh rendah kawasan muslimat. Riuh rendah. Bukannya dia masuk Assalamualaikum, tak, dia senyap dia masuk. Tapi tak tahu nak kata aura dia, aura seorang penghafaz Quran, aura seorang muslimah yang solehah. Kadang-kadang dia datang dengan adik dia. Adik dia takkan pernah, ya. Tengok adik dia pun, ya Allah, cantik secantik-cantiknya tu keluarga dia orang. Sebab dia Jordan ni bumi Syam, Bumi Syam ni kita kata keturunan-keturunan Nabi Yaqub, Nabi Yusuf, ya. Memang Allah bagi mereka ni cantik, tuan-puan. Ya Allah, cantiknya. Jadi kat mana akan duduknya isteri imam ni? InsyaAllah mungkin dia buka. Kadang-kadang dia buka, dapatlah tengok dia. Walaupun mungkin bukan dia yang paling cantik dengan ramai Arab yang ramai-ramai tu, sebab bukan kita orang Melayu, dia orang Arab pun sama nak tengok dia. Tapi aura dia lain, tuan-puan. Sekali kalau dia buka, dia salam, ya Allah, masing-masing dia punya rasa dia tu. Menyebabkan, okey, contoh bila Ustaz pergi rumah dia orang ni, tuan-puan, Masya Allah, dengan mereka dalam rumah pun mereka pakai elok sebab ada tetamu kan, tapi memang cantik, sangat cantik, dengan akhlak. Dia kalau cantik yang tak berakhlak lain, dengan akhlak sampai kita ni kata macam, ya Allah, tak dapat nak cakap lah puji-pujian tu. Sampai Ustaz kata macam ni, tuan-puan, itu orang akhir zaman, itu wanita akhir zaman sama macam kita. Mereka hidup lagi ni kat Jordan ni. Tak boleh nak bayangkan macam mana indahnya Sayyidatuna Khadijah bintu Khuwailid, bagaimana indahnya Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, ya, macam mana indahnya Sayyidatuna Asma bintu Abu Bakar. Tak ada nak bayang, tuan-puan. Mereka ini manusia yang berkorban untuk agama Allah. Mereka ini manusia yang digelar sebagai tahirah, qanitah, orang yang banyak apa? Ibadah. Kalau Zainab isteri Nabi SAW tu sampai digelar panjang tangan kan? Kenapa? Terlalu banyak bersedekah. Kita terbalik, panjang tangan kuat mencuri. Orang panjang tangan kuat sedekah. Tak terbayang, tuan-puan. Jadi Ustazah tadi fikir, ya Allah, tak terbayanglah macam manalah ummahatul mukminin. Sedangkan aku melihat yang solehah-solehah pada zaman ini pun terpukau, terpaku. Jadi kena ada bayangan tu, tuan-puan sekalian. Kena ada bayangan. Siapa contoh kita untuk jadi ibu yang solehah, untuk jadi ayah yang soleh? Siapa contoh kita? Kena ada.
Boleh jadi tak payah orang jauh, mak kita sendiri. Boleh jadi ayah kita sendiri. Tuan-puan, kalau kita boleh menjadikan ayah kita sebagai idola, dari segi kasih sayangnya, dari segi keikhlasannya, kita pasti berasa juga teringin biar kita juga menjadi idola kepada anak-anak kita. Ustazah cakap terus terang tuan-puan, dalam bab mengajar Al-Quran kepada anak-anak, dalam bab ilmu, dalam bab untuk perfect ya, untuk jadi macam lebih baik, itu memang mak. Ya, mak ustazah lah. Kalau dalam hidup ustazah lah, memang mak. Sebab mak ustazah ni piawaian dia tinggi. Tak payah bab-bab lain, bab bawa kereta je. Bawa kereta. Jadi kadang-kadang mak nak balik kampung, nak datang sini, cucu bawa kereta kan. Semua orang cakap dengan cucu-cucu tu, siapa yang bawa kereta Wan boleh tidur, itu tak ada orang boleh komen dah cara dia bawa kereta. JPJ pun tak boleh komen. Maksud dia apa? Standard dia bawa kereta tu tenang, tertib, berakhlak mulia, semua termasuk tu. Ya, lepas tu kaedah dia betul. Itu mak ustazah. Ya, nak masuk, kan ada kartun siapa tu yang mak dia selalu cakap tu, nak masuk simpang kanan. Mak saya macam tu lah, bagi signal tu awal-awal, biar dapat dijangka dia orang belakang. Tu mak saya. Jangan dah masuk baru bagi signal. Salah dia kata. Padahal mak tak ada lesen, mak tak ada buat kereta. Tapi macam JPJ yang duduk sebelah kita tu kan, masa kita nak test tu, bagi awal-awal, jauh sikit jarak daripada kereta depan, kita kena jangka. Kok sekarang dia break, ada lembu melintas. Semua itu memang JPJ aja. Mak saya tak pernah ambil lesen tuan-puan, tapi jiwa untuk sempurna tu kuat. Jadi anak-beranak kata, siapa bawa Wan boleh tidur, maknanya luluslah budak ni. Itu tak payah orang lain komen dah cara dia bawa kereta. Tinggi piawaian dia. Termasuk macam tu tuan-puan, tuntut ilmu, pergi berceramah ke apa. Ustazah pernah pergi ceramah, dia pakai tudung sarung. Tudung sarung yang pada pandangan mak ustazah, nak pergi pasar pun tudung tu, nak pergi kedai buah pun tudung tu, kan ya. Jadi balik kampung, mana nak bawa nak setrika kan. Kita balik pakai tudung tu, sarung je lah. Lepas tu nak pergi ceramah kat Batu Kikir, mak kata tak tukar tudung kak cik. Pakailah yang lawa-lawa sikit, berbunga-bunga, kata dia. Alah tak apalah mak, sarung je lah. Mak lah tu sampai tahap tu dia tengok tu. Biarlah. Ya, bukan nak suruh beria-ria. Tapi kita tu kan yang dipandang dia orang nanti. Biarlah elok sikit. Itu mak ustazah punya pandangan tuan-puan ya. Nak argue lah, tapi tu pandangan dia. Nampak dah lain sikit, eloklah sikit. Ini itulah tudung ke pasar, itulah tudung tadi berapa jam perjalanan balik rumah, tukar. Nanti kita pun tahu ni tudung baru ni, aku datang nak pergi ceramah ni, bukan tudung yang pakai tadi, ni tudung baru. Nampak ni bau softline lagi ni. Kita sendiri tu rasa, mak cakap. Tu dia punya level tinggi. Kalau mak boleh duduk dengan ceramah kita tu, maksud dia apa? Piawaian dia tepat, sesuai dengan selera dia. Kalau tak, dia tak selesa. Menjoret-joret ceramah poning dengan mak nongah. Maknanya itu level telinga dia tak boleh dengar ceramah yang benjerit-jerit, tak boleh. Dia nak ada intonasi. Sebab dia orang bijak. Patut pergi Mesir dulu, sambung degree. Tapi sebab dah kahwin tak jadi. Jadi idola. Dalam bab menuntut ilmu, mak lah. Dalam bab kasih sayang tuan-puan, kelembutan, ayah ustazah. Sampai saya cuba fikir, sepanjang hayat ustazah dengan abah, bila yang ustazah kecil hati? Jawabnya sifar. Tak ada. Tak pernah berasa hati dengan abah. Tak pernah, sifar. Tak pernah. Tak pernah rasa dihina, tak pernah rasa disindir, tak pernah tuan-puan. Dia terlalu baik. Dia terlalu penyayang, dia terlalu lembut. Tanyalah anak-anak murid dia guru. Dia pernah jadi guru besar. Dia sangat lembut.
Dia menegur dengan kasih sayang. Kita tahu menegur kasih sayang dengan kekerasan lain. Anak-anak jadi kalah dengan kelembutan dia, kalah. Kami nak memberontak juga sebab abah buat keputusan tuan-puan untuk ustazah keluarkan daripada boarding school tanpa bertanya sebarang pandangan ustazah. Elok-elok sekolah mendengar agama Persekutuan Labu tingkatan 2 awal tahun, abah datang dapat pengumuman Hafizah Musa datang bilik pengetua, ada urusan. Tengok-tengok dalam bilik pengetua ada abah. Zaman masuk tu abah senyum paling manis sampai sekarang boleh teringat, senyum manis. Dek, abah datang nak bawa adik pindah. Macam tu je abah datang nak bawa adik pindah. Abah dah bincang dengan Ustaz Usop, pengetua sekolah masa tu. Kita pindahlah sekolah dengan abah. Sekolah Sereting Ulu, bukan boarding school. Sekolah mendengar agama Sereting Ulu. Kawan-kawan sekolah boarding school tanya ustazah, pindah sekolah mana, nak alamat. Dah tulis alamat sekolah mendengar agama Serting, tak ada Ulu. Sampai hari ni surat tak sampai. Sebab dia ada Ulu, ada tengah, ada hilir. Serting ni punyalah budak ni tak nak letak perkataan Ulu tu. Malu dengan kawan-kawan orang Kuala Lumpur. Ya, tak sampai surat sampai hari ni. Abah kata kita pindah adik. Adik pergi susun barang-barang adik, abah tunggu. Masuk dalam kereta ni, sedih dah menangis kat asrama kan. Kenapa abah buat macam ni ya? Adik nak makan apa? Kita pergi makan dulu. Nak rojak, nak apa. Tak cakap kenapa pindahkan ustazah. Hanya bagi kelembutan dan kasih sayang dia. Memberontak tuan-puan. Malam tu menangis dalam bilik, tak nak makan, tak nak minum 2 hari, 3 hari. Bila lapas, dia senyap pergi ambil isi kat dapur. Ya, bila tak ada orang. Lepas tu masuk balik, duduk dalam gelap, menangis apa semua. Kakak Ustaz bagi makanan, ingat lagi bagi makanan. Dik makan, dik, kenapa tak makan-makan? Dik tak nak makan. Minum, dik tak nak minum. Habis tu adik nak apa? Nak jadi penangkis dadah. Masa orang memberontak, tingkatan 2. Tapi abah datang dengan jubah putih dia, dengan serban dia, lepas solat maghrib. Ingat lagi ni tu puan, lepas solat maghrib, dengan tangan dia selalu sejuk ya, sebab dia suka ambil wuduk. Selalu kena air tangan dia. Dia pegang tangan ustazah, Masya Allah, luar biasa tangan dia. Tangan seorang ayah yang sangat luar biasa tuan-puan. Sampai dia tua pun menggenggam tangan dia. Apa yang Allah bagi kat tangan abah ni? Kita jadi takut. Takut maksud saya takut hormat. Takut rasa macam, bersalahnya aku buat abah macam tu. Apa dia cakap? Dek, abah minta maaf. Kalau apa yang abah buat ni tak kena dengan selera anak abah. Tapi abah tak buat ni memandai-mandai. Abah bertanya pada Allah, wahai Allah, anak aku ni macam mana aku nak didik ni? Kat mana tempat terbaik untuk anak aku ni? Abah istikharah ni, tanya Allah. Maka Allah yang tunjukkan pada abah, keluarkan anak ni, kau jaga dia. Biar dia sekolah dengan kau. Biar kau yang jadi guru bahasa Arab dia. Walaupun sekolah tu gagah bunyi dia, sekolah boarding school, tapi untuk anak kau ni, duduk dengan kau saja. Tu abah cakap. Abah tak tahu nak didik anak abah tanpa pertolongan Allah. Lalu abah istikharah. Jadi usah dengar tuan-puan terus, ya Allah abah, maaf abah. Ikut je lah, ikut. Tak dapat lawan. Kelembutan tu tak dapat lawan. Sampai beliau meninggal dunia. Jadi idola. Kalau seorang laki-laki boleh menunjukkan sisi kelembutan dia, kenapa kita ibu tak ada lembut macam tu? Kita ibu kan, wanita. Lagilah sepatutnya tangan kita bila menggenggam tangan anak kita ada aura yang sukar untuk anak kita jelaskan. Tapi tangan kuat mencubit, memang tak ada aura. Takut anak kita. Mak ni kan dekat-dekat kan dia cubit kita. Cubit. Tu lah kepandaian mak. Betul tak tuan-puan? Tapi Masya Allah tak tahulah Ustazah. Ustazah tak tahu nak kerti nak cakap. Tapi itulah kesan kasih sayang seorang ayah. Kalau ayah boleh macam tu, takkan kita mak tak boleh macam tu. Kita lagilah rahim pun dalam perut kita. Ya patutnya kita tengok mak pula ganas. Macam panglima perang. Kan dia, jangan main dengan mak. Jangan mak tu. Dia kata, mak pula ganas.
Tengok contoh tu seorang ayah yang lemah lembut, yang penyayang tuan-puan. Masya Allah, kalah kita kalah. Sepanjang dia sakit jaga dia tu, dia tak cakap abah menyusahkan anak-anak. Tak, dia tak kena ayat tu. Dia cakap terbalik. Alhamdulillah kan kak cik dapat jaga abah sakit, dia kata. Dia cakap terbalik. Alhamdulillah kan kak cik dapat jaga abah sakit. Esok abah dah tak ada jaga lagi dah. Jadi dia membentuk kita punya pemikiran tu lain tuan-puan. Kalau ayah tu cakap, maaflah abah menyusahkan kau, kita masuk tu dalam kepala kita ayat-ayat macam tu, maknanya apa? Dah hari-hari cakap menyusahkan, lama-lama menyusahkan lah kita terasa. Tapi ni tak. Alhamdulillah kan kak cik, ya, dapat jaga abah kau kan kak cik. Sebab itu dia rela pindah Seremban, pindah KL. Sebab dia kata eloklah anak-anak bergilir jaga dia. Itu nikmat, itu rahmat. Besok dia tak ada, tak dapat jaga dah. Dan Allah takdirkan abah tu meninggal dunia dalam rumah kakak tu, tapi tak ada orang keliling. Kami dah siap-siapkan apa semua. Abah kata abah nak tidur, so kita pun pergilah nak solat nak apa. Allah ambil ketika itu seorang-seorang. Ya, seorang-seorang. Jadi tak ada, memang terkilan lah rasa. Tapi qadar Allah pasti ada hikmah yang besar. Mungkin terlalu hebat kot keadaan untuk dia pergi bertemu dengan Allah. Tak payahlah disaksikan oleh siapa-siapa. Ia jadi perjalanan yang hanya cukup ayah ustazah dengan Allah SWT sahaja. Ya. Jadi sahabat-sahabat sekalian, bila saya sebut idola, banyak maksud lain. Kita kena belajar tentang orang-orang hebat. Ya, tentang isteri-isteri Nabi, tentang tokoh-tokoh Sri Kandi, tentang sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tengok macam mana ada seorang ulama tuan-puan kan, dia pesan pada anak laki-laki dia. Dia nak keluar musafir, anak dia nak tumpanglah duduk jaga bilik dia. Tapi dia kata, jaga bilik abah elok-elok. Ya, bukan apa, abah nak beritahu dalam bilik ni berbelah ribu kali dah abah khatam Quran. Dia tengok seorang ayah. Kadang-kadang ada benda yang ayah ni cakap tuan-puan, datang daripada keikhlasannya, daripada sikap yang baik, daripada amal soleh yang dia lakukan. Bila cakap tu kan sangat menyentuh hati. Dia tak perlu nak marah-marah. Beza kadang-kadang pendekatan mak ayah ni, nak marah-marah je kat rumah. Tapi tak jalan juga anak tu. Jadi ada benda tuan-puan kita kena belajar daripada orang lain. Kita tak boleh pun nak kata nak berubah. Siapa contoh dia? Itu memang fitrah kita manusia kan. Memang nak kena tengok ada contoh. Jadi sahabat-sahabat sekalian, lihatlah siapa contoh dia. Dan yang terakhir ya, tengok dah 11.30 dah. Saya nak balik masak ni ya. Yang saya kata minta catat tu adalah ada formula bila kita nak berubah. Formulanya tuan-puan adalah productivity. Tulis dulu productivity. Productivity ni maksudnya keberhasilan. Maknanya ada pengeluaran lah. Ya, ada pengeluaran, nampak hasil, keberhasilan. Sama dengan, ni formula ya, sama dengan fokus kali energi, fokus kali energi kali masa. InsyaAllah kalau Ustaz jumpa jemaah dekat kedai goreng pisang, Ustaz akan tanya, Kak, rasa Kak duduk sebelah depan kan? Masa ceramah hari tu, Kak macam mana Kak formula yang saya bagi hari tu? Ustaz akan tanya kalau jumpa kat kedai goreng pisang. Ustaz selalu datang kedai goreng pisang ni, balik-balik je kan, singgahlah kejap. Daripada adik-adik tu kecil jual goreng pisang dengan mak dia, sampai sekarang adik-adik tu dah besar dah jual goreng pisang ya. Apa tadi formula dia? Productivity sama dengan fokus kali energi kali masa. Okey. Apa maksud formula ni? Dia tidak ada perubahan tuan-puan. Tidak ada keberhasilan, tidak ada kejayaan, tak ada kecemerlangan kalau kaedah fokus kali energi kali masa ni kita tak faham.
Apa maksud dia? Kalau nak berubah, kalau nak berjaya, kalau nak berhasil, kita kena tengok di mana perhatian hati kita ni di mana? Apa fokus kita? Tuan-puan takkan dapat berhasil kalau kita tidak meletakkan perkara itu fokus. Contoh ya tuan-puan, dalam konteks yang kita cakap ni tentang kehidupan kan, orang yang fokus dia dunia, dia takkan dapat akhirat. Kata? Fokus di dunia. Pangkat, jawatan, harta benda. Asalkan dapat, tak fikir dah halal haram. Dapat tak akhirat? Tak. Jadi penting fokus tu tuan-puan. Fokusnya di mana? Orang yang fokusnya bukan Allah Subhanahu Wa Taala. Fokusnya makhluk. Pujian orang, pandangan orang, orang puji, lega. Orang suka, orang sanjung, itu memenuhi cita rasa dia. Agak-agak dapat tak ada keredaan Allah? Tak. Sebab fokusnya adalah keredaan manusia. Jadi soalannya tuan-puan, kita nak berubah, fokus kita di mana? Fokus saya amal soleh, fokus saya keredaan Allah, fokus saya berbuat baik sesama manusia, fokus saya sedekah, amal soleh dalam bentuk sedekah. Bila ada fokus kali energi, tenaga, kat situ kita akan keluarkan tenaga. Tuan-puan kalau berhadapan dengan anak-anak yang kuat tidur. Mungkin ada anak-anak tuan-puan yang belum bangun lagi sekarang. Saya tengok jam sekarang pukul apa? 11.37. Belum bangun ustazah. Dia bangun sekarang, dah tak terdaya nak tidur sekarang. Pukul 12.30 baru dia bangun. Perut dah lapang. Ini bukan cerita olok-olok tuan-puan. Itulah kadang-kadang kehidupan anak-anak. Namanya hari cuti, bangun solat subuh, lepas tu tergolek balik. Tidur, maknanya apa dia? Tak ada tenaga. Tuan-puan, tanya tuan-puan, apa tuan-puan dah buat? Ni kalau balik rumah anak tidur, siap tuan-puan cakap macam sana. Mak dah dengan ceramah, formula, fokus kali energi, kali apa. Yang kamu ni tak bangun lagi. Tengok. Mak tu ceramah dah pergi, pasar dah pergi. Ya, masak pun dah masak. Yang ini tak ada tenaga tuan-puan, tidur 5 jam lepas subuh. Sebab dia tak ada fokus dia. Orang tak ada fokus, tak ada tenaga nak dikeluarkan kat fokus tu. Jadi kena ada kat mana fokus kita tuan-puan. Tuan-puan, niat, fokus macam niat lah, perhatian. Nak jadi isteri solehah, pasti bertenaga untuk menjadi isteri solehah. Rajin buat kopi. Ya, rajin. Orang tak ada tenaga, ikutlah isteri solehah ke tak solehah ke. Semua dia tak ingin buat. Betul tak? Ini ya Allah, sebagai isteri solehah, kejap buat kopi, kejap nasi goreng Pattaya, kejap kerang, macam-macam. Jadi isteri solehah, taat kat suami, sabar, sebab ada tenaga. Tuan-puan, kita akan habiskan tenaga kita pada apa yang kita suka. Anak kita yang kuat tidur jadi kan pukul 12 baru bangun. Sekali dia suka malam karang tengok bola, tak tidur dia. Sanggup bersusah payah ke stadium. Hujan tu, alah tak apa dah hujan, stadium bertutup dia. Tapi cuba hati dia tak nak, suruh dia beli bawang. Mak, nampak mendung macam nak hujan. Padahal kedai tu depan tu je. Hati dia tak ada. Sebab itu tuan-puan, kali energi. Tenaga kita akan kuat, akan datang kepada apa yang kita fokuskan. Sebab tu kita tengok ada orang rajin puasa, rajin amal soleh, rajin jihad, rajin tuntut ilmu, rajin berdakwah, rajin. Ada fokus dia. Kali masa. Wal asr innal insana lafi khus. Nak menilainya senang je. Setiap saat ke mana diberikan saat. Okey, Alhamdulillah, kita daripada pukul 10 start daripada berjalan lagi 9.30 berjalan kaki tadi kan, setengah jam berjalan kaki kan. Sampai pukul 10 perjalanan, lepas tu siap-siap semua. Pukul 10 sampai 11.40 dah ni dekat masjid. Ni masa tuan-puan. Maknanya kita bagi 3 jam untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Agak-agak ada pulangan tak? Pasti ada pulangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang innallaha la yudhi'u
ajral muhsinin, Allah tidak pernah mensia-siakan ganjaran untuk orang-orang yang berbuat baik. Buat baik je, penuhi masa kita. Maknanya masa ni sangat penting. Fokus kali energi kali masa. Buang masa, tak ada keberhasilan. Kat mana kita letak masa kita, kat mana kita letak tenaga kita, kat mana kita letak perhatian kita, di situ kita akan berhasil. Tapi hanya nak merangka, merancang itu, merancang ini, tapi fokusnya ke lain, tenaganya ke lain, masanya untuk benda lain, dia tidak akan dapat berhasil. Itu kaedah formula yang Ustaz sebut sekali, sekilas pandang je lah, sekilas lalu. Kalau nak diperincikan, dia banyak lagi pecahan-pecahan dia, tuan-puan sekalian, untuk membina diri kita, karakter kita, supaya kita lebih bermanfaat untuk ummah, dan kita lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau balik ni dah semangat kan, kat mana nak letak tenaga ni? Jangan letak tenaga dekat apa? Dekat orang kata beleteh je, pakai tenaga tu kan, penat lah. Lebih baik kita kata apa, tenaga kita ni bernilai lah, berharga lah. Buat apa pakai tenaga kita menangis 24 jam, beletih 24 jam, marah 24 jam, bengih 24 jam. Baiklah kita pakai tenaga kita untuk keberhasilan yang kita nak capai. Baik pakai tenaga kita, buat kek batik, lepas tu kan jual, dapat tak duit? Sedekah. Betul tak tuan-puan? Kat mana kebijaksanaan kita pakai tenaga yang sangat mahal yang Allah bagi kepada kita, masa kita. Daripada fikir pasal orang, daripada sakit jiwa pasal orang, mikir dia je, dia sampai 24 jam, baiklah kita fikir benda yang mendatangkan manfaat untuk hidup kita dunia dan akhirat. Ini memang kena kuat. Sebab tu saya kata, saya cuma cakap sekilas lalu saja. Dia ada instrumen lain macam mana nak kuat juga untuk kita bawa masa kita lebih bernilai dalam hidup kita. Sebab kadang-kadang kita berlawan dengan nafsu kita sendiri, dengan emosi kita, dengan bisikan-bisikan syaitan dan sebagainya. Apapun itulah sahabat-sahabat sekalian, sekadar yang boleh Ustazah sampaikan. Dan makna kepada setiap perubahan dan azam kita tetap tidak boleh tidak mesti dimulakan, mesti sentiasa dihiasi dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kekuatan yang paling besar. Kita takkan jadi sesiapa pun tanpa keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kena membina sifat al-mustaghfirun, orang yang sentiasa beristighfar. Terutama yang disebut dalam Al-Quran, al-mustaghfiruna bil ashar, orang yang sentiasa beristighfar kepada Allah pada waktu sahur. Makna dah bangunlah pukul 5 pagi tu kan, beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Dan ustazah tadi yang minta tulis, sebenarnya bila balik rumah, tugasan dia tulis balik formula tu, dan kita kena catat apa fokus kita. 1, 2, 3. Tenaga 1, 2, 3. Kena tulis. Like apa keberhasilan yang kita nakkan. Nak redha Allah, fokusnya begini. Nak berjaya kat dunia, fokusnya macam ni. Nak bisnes maju, fokusnya macam ni. Tenaganya macam ni, masanya macam ni. Jadi itu tugasan untuk tuan-puan lah. Nampaklah sibuk sikit petang ni kan, tiba-tiba buat assignment pula kan. Fikir balik, betul ke tak betul yang Ustazah cakap. Dan mudah-mudahan tuan-puan, hidup kita ni bersinar-sinar. Hidup kita ni cemerlang sangat dunia dan akhirat.